Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji kejayaan pantas penemuan vaksin yang mampu merawat jangkitan COVID-19. Menurutnya, belum ada dalam sejarah penyelidikan vaksin yang mampu menghasilkan penemuan sebegitu cepat. Beliau bagaimanapun menegaskan penemuan itu perlu dikongsi bersama dengan semua negara. Syarikat gergasi farmasutikal Amerika Syarikat Pfizer pada Isnin lepas mengumumkan bahawa vaksin percubaan COVID-19 yang dihasilkan bersama BioNTech dari Jerman mencatatkan 90% keberkesanan sekaligus membuka jalan untuk pelesenan dan pengedaran. Pertubuhan Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi OECD menggesa bantuan dana sebanyak 4 kali ganda disalur kepada negara-negara membangun. Setiausaha Agung Pertubuhan itu, Angel Gurria, bimbang negara-negara berkenaan mungkin tidak mampu mencegah COVID-19 sepenuhnya tanpa bantuan sedemikian. Katanya negara-negara terkaya berhasil mengumpul kira-kira $12 trilion untuk menangani kesan ekonomi. Tetapi bantuan pembangunan yang direkodkan pada 2019 berjumlah $153 bilion. Sehubungan itu, pihaknya yakin sesuatu usaha yang lebih besar perlu dilakukan bersama negara-negara membangun. Libya bersetuju untuk mengadakan pilihan raya negara itu pada 24 Disember tahun depan. Persetujuan itu dicapai dalam perbincangan yang diketuai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Tunisia. Perkara itu dimaklumkan pemangku wakil PBB Stephanie Williams dalam persidangan video yang diadakan bersama para pemberita. Badan Dunia itu mengadakan rundingan dekat Tunis sebagai usaha mengadakan perjanjian baharu bagi proses peralihan kerajaan. Libya berpecah belah akibat sengketa yang tercetus sejak kejatuhan pemimpin Muammar Gaddafi pada 2011. Kerajaan Perancis bercadang untuk menangguhkan pilihan raya wilayah dan pihak berkuasa tempatannya pada Mac 2021 kepada Jun tahun sama. Alasannya kerana COVID-19. Sehubungan itu, pejabat Perdana Menteri Perancis memaklumkan Perdana Menteri Jean Castex akan memukakan rang undang-undang mengenainya di Parlimen. Castex akan mencadangkan tarikh baharu bagi pemilihan itu dalam beberapa minggu akan datang. Cadangan itu berdasarkan nasihat laporan pakar yang ditugaskan oleh kerajaan susulan hasil pemilihan pihak berkuasa tempatan pada Jun lepas. Pemilihan itu menyaksikan penurunan ketara jumlah pembuangan undi. Bakal Presiden Amerika Syarikat Joe Biden diunjur telah berjaya memenangi pemilihan ke White House dengan 306 undi elektoral berbanding Donald Trump 232. Demikian lapor media Amerika Syarikat. CNN, ABC dan banyak rangkaian media lain selain memihak kepada Biden berbanding Trump dengan kemenangan di kubu tradisi Republikan di Georgia. Biden bagaimanapun telah pun dianggap menang pada pemilihan kali ini lebih awal selepas kejayaan di Pennsylvania pada Sabtu lepas menyaksikan beliau mempunyai undi elektoral mencukupi 270. Selepas taufan Eta, kini taufan Iota pula dijangka melanda Honduras. Pusat Taufan Nasional NHC Amerika Syarikat meramalkan taufan itu juga akan membadai negara Amerika Tengah lain. Menurut jurucakap Agensi Tindakan Kecemasan Honduras, Julissa Mercado, pihak tentera sedang berusaha memindahkan ribuan penduduk ke kawasan lebih selamat, manakala 40,000 penduduk yang masih berada di pusat perlindungan kerana taufan Eta minggu lalu kini perlu terus mendiami pusat pemindahan mereka. 200 orang dilaporkan terkorban kesan taufan Eta baru-baru ini. Sukan. Penyerang Liverpool Mohamed Salah disahkan positif COVID-19. Persatuan Bola Sepak Mesir memaklumkan Salah merupakan pesakit tidak bergejala. Dia satu-satunya pemain yang positif ketika menjalani ujian COVID-19 bersama skuad kebangsaan. Mesir dijadual menentang Togo dalam kelayakan Piala Negara Afrika hari ini. Sementara itu, Sergio Ramos dijangka mencipta rekod jumlah penampilan pemain Eropah paling banyak di peringkat antarabangsa menjelang pertemuan Spanyol-Switzerland hari ini. Kedua-dua pasukan akan bertemu untuk aksi Liga Negara UEFA di Basel. Pemain pertahanan Real Madrid itu bakal tampil buat kali ke-177 bersama Spanyol, sekaligus menyaksikan berpeluang mengatasi rekod penjaga gol Gianluigi Buffon yang telah bermain sebanyak 176 kali untuk Itali.
Sekian berita yang disunting oleh Afendi Haji Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Deepavali. Raikan kemeriahan perayaan dengan amalan norma baharu bersama kita cegah penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.